Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam muhibah keluarga Malaysia. Terima kasih kerana memilih untuk memulakan pagi anda hari Sabtu 10 September 2022 bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Sepastinya saya Munawar Azmi dan saya Hadi Hamid di sini. Alhamdulillah hari ini kita dapat diberi ruang dan peluang untuk bernafas lagi untuk mencari kebahagiaan atau penderitaan. Itu pilihan anda. Johor ke Terengganu? Sama-sama kita nantikan malam ini. Saya pasti ini merupakan tumpuan untuk kita semua, khususnya bagi peminat sukan bola sepak. Pastinya venue yang akan berlangsung pada malam ini adalah Stadium Bukit Jalil. Ya, di merajukan kita lah hari ini. Sabar ya. Banyak bekerja ni. Okey, tak apa. Apa pun kita nak kongsi sedikit juga. Hari ini merupakan hari yang cukup besar dan juga pastinya menarik perhatian bagi penyokong-penyokong. Walaupun bukan negeri yang berlawan pada malam ini, tapi ada juga yang berbelah bahagi. Sebab apa? Dia kata, okey, saya ni memanglah bukan orang Terengganu. Isteri saya orang Terengganu. Contoh, dia kata kan, tadi saya kenalah sokong. Contohnya. Itulah kita tengok ada video yang tular di Instagram semalam ni. 10 bas penyokong daripada Johor datang semata-mata untuk menyaksikan perlawanan akhir untuk JDT menentang Terengganu FC. Yang betul-betul semangat ni. Betul-betul. Okey, semangat yang datang juga kita yang kongsikan sedikit antara beberapa perkembangan semasa ini berkaitan dengan 897 juta yang diperuntukkan bangunkan bandar di 3 wilayah ekonomi Pantai Timur. Mana dinyatakan semalam mana kerajaan memperuntukkan jumlah ini 897 ribu tadi tu kan, juta maafkan saya, untuk pembangunan ECR di Pantai Timur. Mana Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata 3 pembinaan pembangunan bandar itu melibatkan Sungai Golok, Rantau Panjang, iaitu pembinaan Jambatan Takbai, Pengkalan Kubur, projek Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 3 LPT3 itu jajaran dari Gemuruh, Terengganu ke Pengkalan Kubur, Kelantan sepanjang 147 km. Selain itu juga melibatkan pelebaran jalan projek Lebuh Raya Kuantan Segamat Fasa 2 yang melibatkan jajaran dari Runcang ke Simpang 3 Keratong sepanjang 51 km dan keempat projek tebatan banjir di Rantau Panjang Golok Fasa 2. Ya, betul. Dan pastinya Kerajaan Persekutuan telah mempergiatkan usaha untuk memulihkan sektor pelancongan negara dan penyempurnaan projek ini adalah lambang komitmen kerajaan untuk memperkukuhkan ekonomi rakyat Kelantan. Okey, kita bawakan lagi satu mana berkaitan dengan Masjid Kampung Laut Bantu Ekonomi Kelantan, di mana langkah untuk mewartakan Masjid Kampung Laut sebagai monumen kebangsaan di bawah Jabatan Bersatu, Jabatan Warisan Negara serta Tapak Warisan Dunia Pertubuhan Pendidikan Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNESCO mendapat sokongan kerajaan. Dan kata Perdana Menteri, langkah itu disifatkan sebagai sesuatu yang signifikan kerana kerajaan turut membelanjakan 40 juta ringgit untuk projek pembangunan semula kampung laut yang terdiri daripada laman warisan serunding, laman warisan seni dan pemindahan masjid lama kampung laut. Jadi kita sedia maklumlah kalau anda berkunjung ataupun melancong ke negeri Kelantan, sudah pasti Masjid Kampung Laut ini salah satu tarikan pelancongan yang cukup menarik untuk kita kunjungi dan ianya merupakan salah satu warisan yang cukup bersejarah untuk kita menghayati bagaimana berapa lamanya Masjid Kampung Laut ini terbina dan juga dari segi seni bina cukup menarik dan juga dibina tanpa menggunakan sebarang paku. Ya, betul-betul. Okey, jadi projek pembinaan Jambatan Palembang yang menghubungkan Kota Baru dengan Tumpat bermula akhir tahun ini juga mampu untuk selesaikan masalah kesesakan aliran trafik serta menjadi pemangkin utama kepada negeri Kelantan sebagai destinasi pelaburan, pelancongan serta mampu menambah baik taraf sosioekonomi rakyat tempatan. Palembang, dulu-dulu katanya orang Kota Baru, nama asal dia Kota Baru tu Palembang. Tapi tak tahulah. Tanya orang Kelantan dah. Okey, kita nak terus masukkan lagi perkongsian berita berkaitan transformasi sistem kesihatan negara daripada sick care kepada healthcare. Perkara ini dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin, iaitu berkenaan dengan pemerkasaan sistem kesihatan negara daripada sick care atau penjagaan pesakit kepada healthcare, penjagaan kesihatan. Seperti kata-kata yang kita sedia maklum, mencegah lebih baik daripada merawat. Beliau berkata transformasi itu sangat penting bagi membolehkan pemerkasaan terhadap aktiviti pencegahan penyakit, menggalakkan gaya hidup sihat, meningkatkan saringan kesihatan dan perkhidmatan kesihatan primer dalam komuniti. Ya, transformasi itu juga dapat menggalakkan perluasan rekod kesihatan digital dalam kalangan komuniti dan penggunaan teknologi terkini dalam sektor kesihatan. Okey, baik. Dan masa yang sama juga kita beri fokus kepada pasukan khas tangan inflasi yang bukan hanya kadar OPR. Okey, jadi penerangan ini kita nak kongsikan dengan anda mana peranan jawatan kawasan
kuasa pasukan khas jihad tangan inflasi bukan sahaja berlega pada kadar dasar semalaman OPR sahaja, sebaliknya turut memberi perhatian kepada harga barang keperluan rakyat. Pengerusinya Tan Sri Anwar Musa berkata, gesaan pengerusi DAP Lim Guan Eng supaya jawatan kuasa itu dibubarkan susulan kenaikan OPR jauh tersasar daripada fakta sebenar. Beliau yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia berkata dalam mekanisme mengawal inflasi, kadar OPR sesebuah negara itu perlu dirujuk kepada OPR negara lain dan tidak berlandaskan kepada satu negara semata-mata. Cakap berkenaan inflasi, pada hari ini kita ada topik yang sangat menarik untuk anda, iaitu berkenaan dengan inflasi dan bagaimana dengan perkaitannya dengan kuasa beli pengguna. Dan juga selepas ini kita ada demonstrasi masakan khusus untuk kaum ibu dekat luar sana hujung minggu ni tak tahu nak masak apa. Jangan risau, selepas ini ada 2 menu istimewa yang akan kami bawakan. Nak bagi tahu ke menu apa? Rahsia kejap lagi. Rahsia dulu lah, tunggu-tunggu. Tapi memang mudah sangatlah bagi ibu yang ada dekat rumah, kadang-kadang bapa yang aktif juga di dapur. Mungkin ide untuk anda untuk hari ini, apakah agaknya? Jangan lupa teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.